Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi, di mana kita akan membicarakan kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga kita semakin dekat dengan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat mengamalkan akan doa-doa, bacaan-bacaan zikir yang telah ditunjuk ajar oleh kekasih Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalala على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon je sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat yang bersama. Mohon maklum balas bagaimana suara saya. Saya harap suara saya adalah jelas. Saya harap video dan penyampaian saya adalah jelas pada petang ini, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-63. Muka surat 63, perenggan yang ketiga terakhir. Kita telah tiba, mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen. Terima kasih yang memberi maklum balas adalah jelas. Kita telah tiba pada muka surat 63 pada perenggan ketiga terakhir, berkenaan tentang membaca surah Al-Fatihah ketika mana seseorang itu solat dalam keadaan menghormati waktu, tidak ada air dan juga tidak ada tanah untuk bertayamum pada waktu itu. Tak ada air untuk mandi wajib dan juga tidak ada tanah pada waktu itu untuk bertayamum. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita sambung daripada muka surat 63, perenggan ketiga terakhir. Maka di sini apakah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaba. Ini kita telah sebut. Apabila, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah okey, kita kembali kepada muka surat perenggan tiga terakhir. Apakah membaca Al-Fatihah juga diharamkan kepada orang yang mengalami keadaan seperti itu? Orang yang mengalami keadaan seperti itu, keadaan bagaimana? Iaitu kembali kepada para dan perenggan sebelumnya, iaitu dia berada dalam keadaan junub. Kisahnya perenggan sebelum dia yang kita dah baca pada pagi tadi, dia berada dalam keadaan junub, namun pada waktu itu tak ada air untuk dia mandi wajib, tak ada air boleh tayamum, tetapi tanah pun tak ada untuk dia bertayamum. Situasinya begitu, tak ada air dan juga tak ada tanah. Mungkin kita kata banyak je tanah. Ini adalah permasalahan yang digambarkan oleh para ulama fiqh. Tak ada air untuk dia mandi, tidak ada tanah untuk dia bertayamum. Maka pada waktu itu dia kena solat. Permasalahan tentang solat menghormati waktu telah kita sebutkan pada pagi tadi.
dan kemudian dia kena baca hanya Fatihah. Dalam solat tak boleh surah yang lain. Namun dalam perbincangan Fatihah juga ada dua pendapat. Sebab itu sambungan daripada situ kata Imam Nawawi, adakah membaca Al-Fatihah juga diharamkan kepada orang yang mengalami keadaan seperti itu? Keadaan apa? Untuk faham keadaan itu, kita kena baca perenggan sebelumnya. Para sebelumnya, keadaan seorang itu dalam junub, 1, tidak ada air untuk dia mandi, wajib. 2, ataupun tak ada tanah untuk dia bertayamum, 3. Dan keempat, pada waktu itu dia nak solat hormat waktu. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada dua pendapat tentang surah Al-Fatihah. Ada dua pendapat, adakah boleh baca ataupun haram untuk baca. Kata Imam Nawawi, pendapat pertama dan yang paling sahih, yang paling kuat adalah tidak haram. Tak haram untuk dia baca Fatihah. Maka dia boleh solat hormat waktu. Namun kemudian hari dia kena qada bila dia jumpa air dan sebagainya. Namun pada waktu itu hendaklah dia baca Al-Fatihah dan tak haram membaca Fatihah. Inilah pandangan pertama, pandangan yang sahih mengikut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan kata Imam Nawawi, malah wajib untuk dibaca Al-Fatihah. Ini kerana solat tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Yang mana sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sesuatu solat yang tidak dibacakan padanya Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, tidak haram, bahkan wajib. Kenapa? Sebab tak sah solat tanpa Al-Fatihah. Sebab itu kata Imam Nawawi, oleh sebab solat dibolehkan kerana darurat. Kenapa dia solat tanpa wuduk dan tayamum? Kerana darurat. Kerana pada waktu itu tidak ada air untuk dia mandi wajib, tidak ada tanah untuk dia tayamum. Jadi membaca Al-Fatihah juga dibolehkan atas sebab yang sama, iaitu atas sebab darurah. Atas sebab pada waktu itu darurah. Ini adalah pandangan pertama yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pendapat kedua kata Imam Nawawi, pendapat kedua pula mengatakan haram. Boleh solat hormat waktu, tapi haram baca Fatihah. Tak payah baca apa-apa, sekadar berzikir sahaja. Sebab itu kita nampak di sini gantinya, iaitu ganti kepada surah Al-Fatihah, ialah bacaan zikir yang biasa dibaca oleh orang yang tidak boleh membaca Al-Quran. Pendapat kedua kata Fatihah tak boleh baca, haram. Nak solat hormat waktu ketika mana tak ada air untuk mandi wajib, tak ada tanah untuk bertayamum, maka pada waktu itu tidak boleh untuk dia pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk dia baca Fatihah. Lalu nak baca apa dalam solat? Berzikir seperti mana orang yang dalam keadaan hadas. Okey, saya paparkan, kata Imam Nawawi, saya paparkan cabang-cabang kajian ilmu fiqh ini di sini kerana saya melihat kaitannya dengan penjelasan saya sebelum ini. Oleh kerana itu, saya memaparkannya dengan ringkas kerana kajian masalah ini cukup panjang, berikutan dalil-dalilnya dalam kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Sebab itu kata Imam Nawawi, apa yang kita kongsikan di sini adalah ringkasan, adalah cebisan. Adapun dalilnya, adapun perbincangannya, perbahasannya ada di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang muktabar. Maka kita dah selesai, dah fasal menerangkan tentang hukum berzikir, membaca Al-Quran ketika mana hadas kecil dan juga pada hadas besar. Okey, seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, fasal menerangkan tentang keadaan orang yang berzikir. Keadaan, ahwal tentang keadaan orang yang berzikir. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang bagi an yakuna dzakir ala akmalis sifat.
kata Imam Nawawi, seseorang yang berzikir sebaiknya, seharusnya bersikap sesempurna mungkin, berada pada keadaan yang sempurna mungkin. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seseorang itu bila nak berzikir, nak mengingati Allah, sepatutnya dia berada pada akmal sifat, pada keadaan yang paling sempurna. Bagaimana keadaan yang paling sempurna? Kata Imam Nawawi, jika dia duduk, para ulama berbeza pendapat apakah duduk yang paling afdal. Ada yang mengatakan duduk tahiyat akhir, ada yang mengatakan duduk tahiyat awal, ada yang mengatakan pada waktu itu duduk bersila, ada yang mengatakan duduk di atas lutut, ada yang mengatakan pada waktu itu ihtibak. Itu semua adalah pandangan-pandangan yang ada dinukilkan oleh Ibnu Allan dan kitabnya Al-Futuhatur Rabbaniyah pada ketika mana mensyarahkan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah Imam Nawawi ini. Maka ada pelbagai pendapat. Ada yang mengatakan duduk tahiyat akhir yang paling afdal, ada yang mengatakan duduk tahiyat awal yang paling afdal, bahkan ada yang mengatakan duduk bersila, ada yang mengatakan ihtibak, dan pelbagai lagi pendapat yang lain. Sebab itu Imam Nawawi tak sebut, Imam Nawawi sekadar berkata kalaulah dia duduk, maka bagaimanakah keadaan duduknya? Jika dia duduk di suatu tempat, sebaiknya menghadap ke kiblat, maka duduk. Kemudian yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Dan duduk dengan khusyuk, beri perhatian. Bukanlah duduk zikir sambil itu dia bermain gadget, sambil pada waktu itu dia gelak tawa, sambil pada waktu itu matanya melilau ke tempat lain. Yang pertama duduk, yang kedua menghadap ke arah kiblat, dan yang ketiga duduk dalam keadaan khusyuk. Yang keempat, sakinah, kata Imam Nawawi, tenang, duduk dalam keadaan tenang. Dan yang kelima, menundukkan kepala. Ini adalah 5 yang Imam Nawawi gariskan di sini. Duduk, menghadap kiblat, dalam keadaan tenang, kemudian khusyuk, dan juga menundukkan kepala. Lalu ketika mana menceritakan tentang ini, inilah keadaan ketika mana arwah ayah mertua saya meninggal baru-baru ini. Beliau duduk dalam keadaan menghadap kiblat, berzikir la ilaha illallah pada waktu tahajud, ketika mana sakit sakaratnya adalah singkat, dalam keadaan sekejap, kemudian duduk zikir la ilaha illallah sehinggalah beliau menghembus nafasnya yang terakhir. Moga Allah anugerahkan kita juga, kita boleh meninggal dunia dalam keadaan mengingati Allah, dalam keadaan pada waktu itu berada pada keadaan yang baik. Beliau meninggal dunia memang sangat baik dalam keadaan menghadap kiblat. Bahkan beliau telah mula zikir pada waktu itu solat daripada jam sebelum 4 pagi lagi. Kami hanya sedar pada 4 pagi. Dan inilah keadaan beliau meninggal dunia. Moga Allah anugerahkan beliau husnul khatimah bersama dengan orang-orang yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya, bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keadaan beliau ketika mana meninggal dunia baru-baru ini pada Selasa pagi. Pada Selasa pagi. Maka inilah kata Imam Nawawi, dalam keadaan duduk, menghadap kiblat, khusyuk, tenang, menundukkan kepala. Namun kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, habis tu boleh tak kalau nak zikir dalam keadaan berbeza, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan baring, dalam keadaan duduk, namun pada waktu itu tidak memberi perhatian sepenuhnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, namun apabila dia berzikir tanpa sikap itu pun tidak mengapa. Kata Imam Nawawi di sini, walau zakara, dan kalaulah dia berzikir ala ghairi hadhil ahwal, pada keadaan-keadaan yang selain daripada ini, jaza, harus, wala karaha, dan tidak makruh. Saya harap pada sahabat boleh catatkan terjemahan berikut. Apabila dia berzikir tanpa sikap itu, tidak mengapa. Tambahkan selepas tidak mengapa itu, dan tidak makruh. Di sini terjemahannya tidak ada. Wala karaha, dan tidak makruh. Adakah makruh kalaulah dia tak tundukkan kepala? Makruh pun tidak. Adakah makruh kalaulah dia berjalan?
Tidak makruh. Adakah makruh kalaulah dia tidak khusyuk? Tidak makruh. Adakah makruh kalaulah pada waktu itu dia zikir dalam keadaan baring? Tidak makruh. Kata Imam Nawawi, wala karahah, dan tidak makruh. Saya minta sahabat-sahabat catatkan dalam buku terjemahan yang tertinggal tersebut. Tidak mengapa dan tidak pula makruh. Dan tidak pula makruh. Okey. Namun kembali pada buku, namun dia telah meninggalkan perbuatan yang terbaik. Namun dia telah meninggalkan perbuatan yang terbaik. Dia telah tinggalkan perbuatan yang terbaik. Tapi adakah makruh? Makruh pun tidak. Dia sekadar meninggalkan perbuatan yang terbaik, iaitu afdal. Dia meninggalkan sesuatu yang afdal. Ada terjemah yang kurang di sini. Kata Imam Nawawi, "Wad-dalilu ala adamil karahah qaulullah ta'ala." Kata Imam Nawawi, kena tambah di sini selepas perkataan terbaik. Sama ada sahabat boleh tambah dalam ruang komen, membantu sahabat yang tak ada kitab, ataupun pada waktu itu sahabat boleh tambah pada buku. Apakah yang tertinggal di sini? Kata Imam Nawawi, wad dalil, dan dalil, ala, di atas, adamil karahah, tidak makruh, dan dalil di atas tidak makruh, dalam kurungan perbuatan tidak mengikuti yang afdal tadi. Di atas perbuatan tidak mengikuti yang afdal tadi. Apakah dalil yang mengatakan tidak makruh? Mengikut perbuatan, tidak mengikut perbuatan yang di atas tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, barulah kembali kepada kitab. Maka mohon tuliskan terjemah, dan dalil ke atas tidak makruh, kemudian dalam kurungan tidak makruh, kemudian apakah dia? Tidak makruh untuk tidak mengikut perbuatan di atas tadi. Baru kembali kepada terjemahan firman Allah. Apakah dalil yang mengatakan tidak makruh? Yang mengatakan tidak makruh adalah firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Apakah dalil mengatakan tak makruh? Kalaulah tidak duduk menghadap kiblat dalam keadaan tunduk kepala. Ini dalilnya, iaitu surah Ali Imran ayat 190 hinggalah ayat 191. Firman Allah, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang ulul albab, orang yang berfikir dan orang yang berakal. Siapakah orang yang cerdik, orang yang berfikir dan orang yang berakal? Allah puji mereka, sifat mereka adalah allazina yadhkuruna Allah, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri. Ini adalah dalilnya. Ketika mana mereka berdiri, mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 64. Adakah internet saya elok? Mohon maklum balas sahabat-sahabat, ataupun sangkut-sangkut. Adakah elok saya punya internet? Okey. Saya baru perasan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kerana saya memang menggunakan data, saya menggunakan data, lalu memang tidak berapa jelas. Sebab itu bila gunakan data, tak dapat nak buat sekali live dekat Facebook page, kerana data tak boleh tampung. Data tak boleh tampung. Mohon maaf kalaulah ada sangkut-sangkut dan sebagainya. Tapi kalaulah nak minta perbaiki, memang tak boleh. Sebab memang mengguna data, apa yang ada maka itulah keadaannya. Memang belum ada lagi wifi, tak ada lagi wifi di kawasan ini. Lalu kalaulah sangkut-sangkut, saya mohon maaf, kerana memang tidak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada wifi di sini. Tidak ada wifi di sini. Lalu redha je. Redha je, tak boleh nak buat apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu alhamdulillah,
Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, apakah dalil mengatakan tidak makruh untuk untuk berzikir selain daripada keadaan yang Imam Nawawi sebutkan di awal kitab? Ini dalilnya, kata Imam Nawawi. Allah menyebut orang yang mengingati Allah pada waktu dia berdiri, waktu dia duduk, semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, peliharalah kami daripada azab api neraka. Maka inilah yang kita nampak bagaimana Imam Nawawi membawakan dalil daripada ayat Al-Quran tidak makruh untuk berzikir pada keadaan yang selain beliau sebut pada awal bab. Beliau sebut pada awal bab, afdalnya zikir duduk, menghadap kiblat, tundukkan kepala, khusyuk dan juga tenang. Tetapi keadaan yang lain bagaimana? Adakah makruh? Makruh pun adalah tidak. Makruh pun adalah tidak makruh untuk berdasarkan surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Apakah lagi dalil mengatakan tidak makruh untuk zikir dalam keadaan baring dan juga bukan dalam keadaan duduk? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana zikir di sisi Aisyah disampaikan dalam kitab As-Sahihain. Apakah maksud Sahihain di situ? Sahih Bukhari dan juga Muslim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki. Maka ini adalah dalil mengatakan tak makruh. Yattaki fi hijri wa ana haid fayaqra'ul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar. Lalu di sini Nabi tidak duduk, Nabi bersandar. Bersandar kat siapa? Pada isteri baginda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Rasulullah bersandar di pangkuanku padahal aku sedang haid, lalu baginda membaca Al-Quran. Maka daripada hadis ini kita nampak tidak makruh untuk dia berzikir dalam keadaan baring, dalam keadaan bersandar pada isteri, dalam keadaan apa pun tidak makruh. Inilah yang cuba Imam Nawawi untuk terangkan kepada kita. Kalau tanya tentang afdalnya adalah Imam Nawawi sebut di awal fasal. Adakah makruh zikir dalam keadaan yang lain? Tidak makruh. Adakah langsung tak ada keadaan yang makruh? Ada. Apakah keadaan yang makruh? Kita akan baca pada muka surat yang ke-65 nanti. Riwayat yang lain menyebutkan wa ra'suhu fi hijri, dan kepala baginda berada di pangkuanku. Kepala baginda Nabi SAW yang mulia berada pada pangkuan, pada peha Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah kita nampak keadaan Nabi membaca Al-Quran. Lalu tidak makruh. Sebab itu daripada sini kita nampak bagaimana Nabi SAW bersandar pada isteri baginda yang haid. Kerana pada waktu itu masyarakat Arab sebelum daripada kedatangan Islam, mereka menganggap wanita yang haid adalah wanita yang najis, wanita yang kotor. Lalu Nabi SAW sebut tidak, mereka sebenarnya adalah bersih, cuma yang tidak dibenarkan adalah hubungan intim, hubungan suami isteri bersama dengan mereka. Dalam riwayat yang lain menyebutkan, Aisyah juga berkata, inni la aqra'u juz'i wa ana muttaji'ah ala sarir. Aisyah berzikir dalam keadaan baring. Kata Aisyah, sesungguhnya aku membaca juzukku, hizibku, membaca pada pagi tadi Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Fatih telah terangkan apakah maksud juzuk, apakah maksud hizib. Maksudnya kumpulan-kumpulan zikir, amalan yang biasa dibaca oleh seseorang. Kata Aisyah, beliau membaca hizib beliau sambil berbaring di tempat tidur. Lalu Imam Nawawi sengaja membawakan keadaan yang paling afdal kalaulah seseorang itu mampu untuk berzikir.
Namun dalam masa yang sama Imam Nawawi juga menegaskan adalah tidak makruh untuk berzikir pada apa jua keadaan, sama ada bersandar pada isteri yang haid seperti mana keadaan Nabi yang membaca Al-Quran, ataupun berbaring di atas tempat pembaringan seperti mana yang Aisyah lakukan, ataupun apa jua keadaan seperti mana surah Ali Imran sebutkan pada ayat 190 hingga 191. Maka harap adalah jelas yang penerangan tentang Imam Nawawi tentang keadaan berzikir. Seterusnya kata Imam Nawawi, tadi kita dah sebut keadaan berzikir. Apa yang paling afdal? Duduk menghadap kiblat. Sekarang ini Imam Nawawi nak menarik perhatian tentang tempat zikir pula. Kata Imam Nawawi, fasal berkenaan tentang apa? Kata Imam Nawawi, fasal mengenai tempat berzikir. Di manakah seharusnya seseorang itu berzikir? Kata Imam Nawawi, fasal wa yanbaghi an yakuna al-mawdi'u alladhi yadhkuru fihi khaliya nadhifa. Dua, dia punya sifat tempat berzikir itu. Kata Imam Nawawi, tempat yang digunakan untuk berzikir itu sebaik-baiknya khaliya, dalam keadaan tenang. Maksudnya tak ada hiruk pikuk, tak adalah dia berzikir pada waktu itu tepi tempat laluan kereta api bising ataupun tempat jalan raya. Daripada sudut boleh, tetapi afdalnya tempat dia berzikir itu, kata Imam Nawawi, khaliyah. Apakah terjemah khaliyah? Kosong. Kosong maksudnya adalah tenang. Tak ada gangguan daripada gadget, tak ada gangguan daripada anak-anak, tak ada gangguan daripada apa. Khaliyah, tenang. Dia bersendirian dan tidak ada yang lain, supaya dia boleh memberi fokus dan perhatian pada zikirnya, pada ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sifat tempat yang terbaik, kata Imam Nawawi, yang pertama khaliyah, kosong, ataupun diterjemahkan di sini sebagai tenang. Yang kedua, bersih, nadhifa, bersih. Tidak ada pada waktu itu najis, tidak ada pada waktu itu kotoran. Itulah tempat yang sebaik-baiknya untuk berzikir. Kita sebut tentang afdal, kita tak sebut tentang boleh. Adapun boleh, nak zikir di mana-mana pun adalah boleh, kecuali keadaan yang makruh yang kita akan baca pada muka surat 65. Kata Imam Nawawi, ini kerana ia adalah penghormatan yang besar terhadap zikir dan Allah, zat yang diingatkan, dizikirkan itu. Lalu kenapa kita nak bersih? Kenapa nak tenang? Supaya kita boleh fokus dan beri perhatian, tumpuan pada zikir kita, pada ingatan kita, dan juga dalam masa yang sama pada Allah yang sedang kita zikir, yang sedang kita ingatkan, pada zikrullah kita. Sebab itu kata Imam Nawawi, Allah memuji zikir di masjid dan tempat-tempat mulia yang lain. Sebentar. Walihadha, kena tambah di situ. Walihadha, oleh sebab itu, sebelum perkataan Allah itu, lafaz Allah itu mohon sahabat-sahabat tambah. Walihadha, oleh sebab itu, Allah memuji. Oleh sebab itu, Allah memuji untuk berzikir mengingatinya fil masajid wal mawadhi'i syarifah, di masjid-masjid dan tempat-tempat mulia yang lain. Lalu kena tambah terjemah di situ, walihadha, oleh sebab itu Allah memuji. Perkataan oleh sebab itu tidak ada. Oleh sebab itu Allah memuji zikir di masjid dan juga di tempat-tempat yang mulia. Seterusnya Imam Nawawi menukilkan kata-kata daripada Abu Maisarah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Maisarah rahmatullahi alaih berkata, berzikirlah kepada Allah hanya di tempat yang bersih. Lalu berzikirlah di tempat yang bersih, yang tidak ada padanya kotoran, yang tidak ada padanya najis, yang tidak ada padanya sesuatu yang kotor. Selain itu, dan juga ada yang mengambil makna ini untuk hati. Bersihkanlah hati, sebab kita nak ingat Allah dalam hati. Bersihkanlah hati daripada kotoran dan najis hati. Apakah kotoran hati? Sifat-sifat yang tercela pada waktu itu, keduniaan dan perkara-perkara yang lain. Selain itu,
kata Imam Nawawi, sebaiknya mulut juga dalam keadaan bersih. Mulut kena bersih. Janganlah pada waktu itu mulut kotor, mulut tidak dibersihkan. Lalu apakah yang patut kita buat untuk bersihkan mulut? Jika ada perubahan rasa dan bau, bersihkan dahulu dengan sugi. Kita nak berzikir pada Allah, bersihkan mulut kita dengan sugi, dengan miswak, yang merupakan sunnah yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah memilih, bukan Allah memilih, mohon betulkan, Allah memuji. Oleh sebab itu Allah memuji orang yang berzikir di tempat yang di tempat seperti masjid dan juga tempat yang mulia. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang share learning point. Kata Imam Nawawi, bila tempat tu perlu bersih, apabila ada najis, bersihkanlah dengan air. Bila ada najis, dalam fiqah kita dah belajar apakah contohnya permasalahan untuk najis yang hukmi ataupun aini. Kalaulah najis itu aini, boleh dilihat, boleh dirasa, cara bersihnya bagaimana. Kalaulah najis itu hukmi, tidak kelihatan, tapi kita tahu kat situ ada yang kencing ataupun sebagainya, bagaimana cara bersihnya. Maka apabila ada najis, bersihkanlah dengan air. Jika kita berzikir tanpa membersihkannya, boleh tak tempat tu ada najis kita berzikir? Adakah haram? Kata Imam Nawawi, hukumnya adalah makruh namun tidak sampai kepada haram. Tak haram pada waktu itu untuk berzikir pada keadaan yang di situ adanya najis dan juga adanya kotoran. Cumanya makruh. Cumanya adalah makruh namun pada waktu itu tidak haram. Begitu juga apabila membaca Al-Quran dengan mulut yang tak bersih, adakah hukum dia haram? Mulut dia kotor dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, hukumnya adalah makruh. Ada dua pendapat mengenai hukumnya. Yang paling sahih adalah makruh, tidak sampai jatuh kepada haram. Maka inilah Imam Nawawi menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang zikir. Alhamdulillah, hari ini kita dapat baca banyak, kita dapat ganti apa yang tak dapat kita baca pada hari Selasa dan Rabu. InsyaAllah esok kita akan sambung dengan Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri daripada muka surat yang ke-69. Esok kita ada dua ustaz tambahan jemputan khas, iaitu Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri pada jam 9 pagi dan juga pada jam 10.30 pagi Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Harap para sahabat dapat bersama esok dan juga pada hari Ahad. Petang akan berjalan seperti biasa. Moga-moga bermanfaat perkongsian kita. InsyaAllah lagi satu muka surat yang kita tak baca ini, kita akan sambung kemudian insyaAllah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama. Malam ini adalah 1 Rejab. Maka saya nakkan sahabat-sahabat buka muka surat 331. Buka muka surat 331. Lalu mohon sahabat-sahabat nanti buka muka surat 331 waktu maghrib, baca doa masuk bulan yang baru. Malam ini adalah 1 Rejab. Mohon sahabat-sahabat untuk baca muka surat 331 dan juga 332. Lalu di situ ada 1 doa, 2 doa, 3 doa, dan 3 doa, 4 doa. Ada 4 doa untuk awal bulan. Dan kemudian doa Rejab pada doa yang ke-549. Malam ni adalah malam 1 Rejab. Dan para ulama seperti Wahab bin Munabbih menggalakkan pada waktu itu untuk memperbanyakkan istighfar pada bulan Rejab. Memperbanyakkan istighfar pada bulan Rejab. Nanti mohon sahabat-sahabat baca nanti doa-doa ini. Moga-moga peringatan untuk saya dan juga setiap daripada kita. Kita hanya tinggal 60 hari saja lebih kurang untuk masuk pada bulan Ramadan. Di sini kalaulah ada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kurma ajwa Madinah, membantu akan sahabat-sahabat saya yang berada di Madinah, boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Harganya memang mahal, kerana itu adalah harga yang saya diminta untuk jualkan. Untuk dia jual hanya sekilo-sekilo. Dan kemudian kalaulah ada sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, pun boleh tekan link yang diberikan di ruang komen.
komen. InsyaAllah kita jumpa esok jam 8 pagi dalam Hayati Quran dan juga jam 9 pagi dalam perkongsian kitab Al-Adhkar. Untuk yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.